tetapi kita juga ada monolog diri kita, bercakap tentang diri kita. So insyaAllah di sepanjang 6 bulan ni, di sepanjang 26 minggu, insyaAllah kita akan kongsikan tips, teknik dan juga kisah-kisah inspirasi lah. Dan insyaAllah kita akan selip-selipkan juga cerita storytelling, dan insyaAllah dia akan memberi manfaat dan menjadi asbab kebaikan. Amin, insyaAllah. Sambil maju balik ke rumah tu kan Datin. So kita nak dengar juga lah majlis-majlis ilmu, sebab masa saya berkhidmat di satu kementerian Datin, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Maksudnya, dua sifat yang tidak terdapat pada orang yang beriman, iaitu pertama bakhil dan kedua akhlak yang buruk. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Istimewa menerusi siri audio podcast Radio IKIM. Dengarkan perkongsian ilmu oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqh Sirah terbitan Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman web www.podcast.ikim.my atau menerusi aplikasi Radio IKIM dan di platform Spotify dengan menggunakan kata kunci carian IKIM FM Terhad. Audio tersedia didengar sekarang sehingga 31 Disember 2023 sahaja. Alhamdulillah, bestnya umrah dengan Iman Travel. Dengan RM6,990 dah dapat buat umrah dengan keluarga. Pergi dengan visa umrah pula tu, dapat bawa balik air Zam-Zam lagi. Bukan tu je, dapat free ziarah Taif pula tu. Ish, macam-macam package, ada sesuai ikut bajet kita. Nak umrah terbaik? Hubungi 019-2503 atau layari imantravel.com.my. Ingat umrah, ingat Iman Travel. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520.
Jom berwakaf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman.
Jom dapatkan tawaran istimewa produk dan perkhidmatan pelancongan mesra Muslim di Malaysia sempena Islamic Tourism Month dari 21 Ogos hingga 17 September dan menangi hadiah-hadiah menarik dengan menyertai Islamic Tourism Month TikTok Challenge. Untuk maklumat lanjut, layari www.itm2023.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2023 dianjurkan oleh Islamic Tourism Center. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Baca talbiah, Mat. Iyalah Mak Su, insya-Allah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Masih mencari seni kaligrafi Islam kontemporari yang indah dan eksklusif? Kini sempena bulan kemerdekaan, Jauhari mengadakan promosi seni kaligrafi kontemporari di semua galeri Jauhari. Serikan kedaman anda dengan hiasan Islami yang eksklusif dari Jauhari. Dengan 100% buatan tangan, anda boleh memilih sama ada lukisan minyak, seni logam, seni metal maupun campuran. Layari jauhari.com.my untuk maklumat lanjut. Jauhari, seni Islami terindah. Miri 104.0 FM. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala, dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun, dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Kuala Terengganu 100.2. Jika anda sedang berbaris untuk membayar tol ataupun sedang menunggu giliran untuk bergerak di lampu trafik, adakah anda berasa marah jika ada orang yang memotong barisan? Marah? Marahlah. Perbuatan memotong barisan adalah perbuatan biadab dan mementingkan diri sendiri. Betul tu. Betul. Memotong barisan sebenarnya memburukkan lagi kesesakan lalu lintas dan juga mengganggu emosi pemandu lain yang boleh menyebabkan kemalangan. Oh, macam tu. Bertimbang rasalah dan tunggu giliran anda. Anda mampu mengubahnya. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama destinasi IKIM, insya-Allah menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama para pendengar, alhamdulillah setiap hari Isnin kita akan membawa untuk anda Tariq An-Nur atau rancangan Tariq An-Nur Jalan Syahaya, insya-Allah. Kita bersiaran langsung di YouTube IKIM Media, dan untuk anda soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp pun 01129004 004
dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk bersama waktu ini, Alhamdulillah, di Tariq An-Nur, masih lagi bersama untuk musim ini, bersama yang berusaha Tuan Rizal Rashid, jurulatih komunikasi untuk petang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi datin apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tuan sihat ya? Alhamdulillah sihat. Masya Allah, luar biasa petang ni. Masya Allah. Tak sabar ni, excited ni petang ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Walaupun sibuk macam mana pun, Alhamdulillah masih lagi meluangkan masa untuk Tariq An-Nur pada petang ini. Ramai yang puji, Alhamdulillah, rancangan Tariq An-Nur dengan kendalikan bersama Tuan Rizal ini mengatakan banyak info dan bermanfaat yang boleh praktiskan di mana saja kita berada. Alhamdulillah. Dan untuk bersama Tuan Rizal, insyaAllah kita akan bersama untuk petang ini. Kita bercakap tentang rahsia kata-kata. Mungkin untuk petang ini bersama Tuan Rizal, kita nak mula dengan mukadimahnya dan mungkin kita nak tahu apa rahsianya kata-kata ini. Silakan Tuan. Alright, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'ti min syarri nafsi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi datin, tuan-tuan dan puan-puan guru, para asatidzah, sahabat-sahabat pendengar IKIM yang dihormati dan didoakan dengan kebaikan. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin ini kita dapat masih bersama-sama dalam majlis ilmu dalam Tariq An-Nur. Dan sebelum kita nak buka kita punya perbahasan pada petang ni, saya just nak kongsikan dengan anda, mungkin ada yang first time mendengar Tariq An-Nur. Tariq An-Nur ni, tuan dan puan, adalah seolah-olah satu buku, yang mana buku ni bersaiz A5. A5 ni separuh A4 lah, setebal 2 inci, yang mana dia punya muka depan hardcover berwarna biru gelap. Dekat atas sebelah kanan ada lambang diterbitkan oleh IKIM, dan dekat muka depannya ada muka yang bahagia Datin Mona Jasman, dan tajuknya adalah Tariq An-Nur, Jalan Cahaya. Dan basically insya-Allah kita punya perkongsian ni sampai bulan 12 insya-Allah adalah tentang komunikasi dan bagaimana kita nak menjadi seorang yang berhikmah dalam bercakap. Dan tuan dan puan, sebagai mukaddimahnya pada petang ni, saya just nak kongsikan dengan anda apa yang telah kita bincangkan dalam minggu-minggu lepas. Dalam minggu-minggu lepas adalah rahsia manusia memproses maklumat. Dan topik pada hari ini adalah kesinambungan topik lepas. Dan kita semua sedia maklum, kenapa kan bila kita bercakap kadang-kadang dengan anak kita ke, dengan suami kita ke, dengan staff kita ke, ataupun dengan sesiapa sahaja, staff A bila kita cakap sekali dia dah faham dah. Tapi staff B bila dia cakap sekali tak faham, cakap 2 kali tak faham. Bila kita tunjuk gambar baru dia faham. Oh, macam ni rupanya. Tapi bila mungkin orang yang seterusnya, kita cakap sekali dia tak faham, tunjuk gambar dia pun tak faham juga. Tapi bila kita tunjukkan cara ataupun bagi dia praktik, baru dia faham. Macam ni. Ataupun tuan dan puan, ada tak mungkin di antara kita yang suaminya bila kita bercakap kadang-kadang dia selalu lupa kan? Dia selalu lupa. Minta pesan, bang, balik nanti beli tepung, gula dan beras tapi sampai rumah dia beli tepung dan gula je, beras dia tak beli kan. So mungkin kita perlu bercakap, berkomunikasi gaya yang dia kena ada nombor. Dia ada nombor. Maksudnya, bang, balik nanti beli 3 benda. First kali beli beras, yang kedua beli tepung, dan yang ketiga beli gula. Jadi suami ni pergi ke hypermarket, dia beli tepung dengan gula. Dia terlupa beras, tapi kita ingat nombor 3. Dan dia pun call kita kan, dia pun call puan-puan ataupun isteri-isteri. Yang tadi abang beli, sekarang ni abang beli tepung dengan gula je. Yang tadi minta abang beli 3 benda kan. Satu lagi apa satu lagi beras bang. So maksudnya tuan dan puan, kalau kita faham cara-cara seseorang memproses maklumat ataupun menghadam satu-satu jenis komunikasi, insya-Allah, satu, mudah untuk kita menyampaikan arahan. Yang kedua, mudah untuk kita mempengaruhi. Dan yang ketiga, mudah untuk kita menjalankan aktiviti harian kita lah. Contoh kita dengan anak-anak dan seumpama dengannya. Dan
cara manusia memproses maklumat ataupun 4 cara manusia menghadam sesuatu informasi dalam bentuk komunikasi lah. So yang pertama adalah auditori, yang kedua adalah visual, dan yang ketiga adalah kinestetik, dan yang keempat adalah digital, ataupun nak lebih mudah ingat akronimnya AUVKIND. So tuan dan puan yang mendengar boleh kita ulang sama-sama. AUVKIND, KIND. Okey, tuan dan puan, insya-Allah topik yang kita nak bahas pada petang ini adalah tentang rahsia kata-kata. Apa maksud rahsia kata-kata pada petang ni adalah kalau kita faham seseorang itu dengan cara dia bercakap, kita dah boleh predict dah. Kita dah boleh teka dah dia. Oh, suami aku ni orang visual ni. Bila kita dengar saja anak kita bercakap, oh, anak aku ni jenis auditori ni. Ataupun bila kita tengok staff kita mungkin berkomunikasi dengan kita, menyampaikan sesuatu dengan kita, kita tahu, oh, aku punya staff ni orang kinestetik ni. Ataupun mungkin bos kita bila dia bercakap sesuatu, oh, kita boleh predict dia adalah orang digital. Jadi dengan kata-kata mereka, insya-Allah kita boleh detect, kita boleh teka jenis-jenis mereka. Dan apa kelebihannya tuan dan puan, bila kita tahu cara mereka menghadam sesuatu hanya dengan kata-kata mereka, insya-Allah kalau macam contoh orang auditori, kita hanya sampaikan saja. Keywordnya minggu lepas adalah tell. Ingat lagi tuan dan puan? Ataupun orang visual kan, bila kita bercakap dengan orang visual, oh, kita tahu anak kita ni orang visual. Jadi kalau macam contoh kita nak mereka baca buku, jangan baca buku yang ada wording semata-mata, kena ada buku yang bergambar contohnya. Jadi mudah untuk mereka memahami satu-satu informasi ataupun satu-satu ilmu. Ataupun mungkin untuk orang digital ni dia punya keyword adalah tadi visual adalah show kan, visual adalah show. Untuk kinestetik ni adalah dengan role play ataupun practical. Dia punya keyword adalah role play ataupun practical. Jadi kalau kita tahu, kalau kita faham staff-staff kita yang mempunyai cara memproses maklumat kinestetik, jadi kita jangan cakap je, kita jangan tunjuk je, kita minta dia buat. Kita minta dia buat, dan arahan tu kena sikit-sikit. Dia tak boleh sekaligus. Nanti dia susah nak proses. Itu adalah orang yang ketiga, kinestetik. Dan yang keempat adalah digital. So digital ni dia punya keyword adalah nombor, fakta dan juga turutan ataupun sequence. Jadi kalau kita nampak, oh, bos kita jenis digital ni, so kalau aku nak present paper, aku kalau mungkin nak sampaikan satu-satu idea, ataupun mungkin kita nak ambil cuti, so kita kena bagi dia fakta, kita kena bagi dia logik di sebaliknya. So daripada situ tuan dan puan, lebih mudah untuk mereka memproses satu-satu maklumat. Tak kisah sama ada dari sudut verbal ataupun writing, dan insya-Allah lebih mudah dia faham, dan insya-Allah lebih mudah untuk kita memberi arahan, dan juga akhirnya lebih mudah untuk kita mempengaruhi dia. Dan tuan dan puan, hari ini kita nak bahas apakah rahsia kata-kata orang auditori ni, apa rahsia dia? Orang visual ni apa rahsia kata-kata dia? Maksudnya kita tengok dia tak, cara dia menaip, cara dia menaip saja, oh, ni orang auditori ni. Cara dia menaip ataupun cara dia voice message pun, oh, dia ni orang visual ni. Oh, cara dia mungkin bercakap, kita tahu ada beberapa kosakatanya mereka ataupun ada predicates-nya, oh, ni orang digital ni. Jadi kalau kita faham kata-kata mereka, dan insya-Allah kita bercakap dengan gaya cara mereka memproses maklumat, mudah untuk kita berkomunikasi dengan mereka. So apa rahsia kata-kata? Tunggu selepas ni, insya-Allah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Masya-Allah. Kadang-kadang takutlah juga kita bercakap dengan tuan ni. Tahu dah rahsia kita sebelum kita bercakap. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih tuan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kita terus berdoa kerana doa itulah takarrub seorang hamba kepada Allah. Ya, sebab kalau kita tengok doa, ya, sebab doa ni maknanya minta pada siapa? Minta pada Allah. Dan kita minta Allah perkenankan apa yang kita minta, itulah takarrub kita pada Allah.
Ya, seorang hamba bila dia tidak berdoa dan dia tak nak minta pada Allah, itulah jauhnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berbeza dengan kita. Kita rimas kalau orang mula minta derma, minta tolong. Allah sekali dua tak apa. Tapi banyak kali mula rasa rimas. Kita tak suka orang minta sebab kita sama-sama fakir. Yang fakir minta pada fakir. Tetapi Allah menjadikan doa itu takarrub. Bila kita minta pada Allah, itulah takarruban kita, penghampiran kita pada Allah. Dan apatah lagi bila kita menyebut nama Allah dalam doa kita. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur. Dan Alhamdulillah bersama Tariq An-Nur Jalan Syahaya. Alhamdulillah masih bersama Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi. Untuk petang ini masih bincangkan tentang rahsia kata-kata. Dan banyak lagi rahsia kata-kata. Sebenarnya kata-kata ini pengaruh untuk segala tindakan di belakang komunikasi ini. Jadi rahsia ini kena perlu tahu juga untuk kita berkata-kata yang baik, pengaruh insya-Allah untuk kita dapat yang terbaik, keputusan yang terbaik insya-Allah. Untuk waktu ini masih bersama Tuan Rizal untuk rahsia kata-kata. Silakan Tuan. Okey, terima kasih bagi Datin dan pada pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian. Okey, saya yakin dan percaya tuan dan puan, pendengar-pendengar, sahabat-sahabat yang dihormati, pernah dengar kata-kata ni orang tua-tua dululah Datin, kenapa kita diciptakan satu mulut, dua telinga, sebab untuk kita lebih banyak mendengar. Ataupun saya yakin dan percaya pendengar-pendengar yang dihormati sekalian pernah dengar satu quotes Inggeris yang berbunyi, great communicator is a great listener. Maksudnya seorang communicator yang hebat, dia adalah pendengar yang hebat. Rupanya kan Datin, along the way, bila kita belajar tentang ataupun explore tentang komunikasi ni, barulah kita faham kenapa kan orang yang bukan bercakap banyak tu sebenarnya kalau kita nak jadi komunikator yang hebat tu sebenarnya bukan orang yang bercakap banyak tu sebenarnya, tapi orang komunikator hebat adalah orang yang banyak mendengar. That is why kita nak bahas petang ni Datin, apakah rahsia kata-kata ataupun apakah rahsia-rahsia orang-orang auditori dia punya kata-kata begini. Jadi kalau macam contoh saya dengar, Datin dia punya kosakatanya ataupun predikatnya begini. Datin ni adalah orang visual ni, contoh. Jadi saya bercakap dengan yang bagi Datin Mona Jasman, saya kena bercakap dengan gaya bahasa visual lah. Ataupun orang kinestetik begini, dia punya kosakatanya ataupun dia punya predikatnya. Jadi saya boleh teka orang tu sebagai kinestetik dan digital, begitu dan seterusnya. Tuan dan puan, that is why kalau kita faham ataupun kalau kita
kita dengar kata-kata seseorang ni dan insya-Allah kita boleh teka dia punya cara memproses maklumat. Okey, sebelum tu kan mungkin Datin masih ingat lagi kan minggu lepas kan orang visual, auditory, kinestetik dan digital ada dia punya ciri-ciri secara fizikal. Maksudnya kita boleh tengok kan. Okey. Kita nak buat satu aktiviti kan. Kita nak buat satu aktiviti dan sekarang ni memandangkan saya hanya bercakap dengan yang bagi Datin dan kita semua yang di dalam kereta ataupun di rumah dengar, anda boleh sama-sama teka lah insya-Allah. Okey. Aktiviti ini kita nak recap juga. Selain daripada kata-kata mereka, kita boleh detect juga dari segi cara percakapan mereka dan cara gerakan tangan. Okey Datin, saya nak tanya Datin kan. Ingat lagi tak? Minggu lepas kita bahas orang yang cakapnya laju. Contoh saya kan, orang yang cakapnya laju lepas tu tangannya bergerak ataupun active hand gesture. So agak-agak Datin lah kan. Kalau Datin jumpa orang macam ni, dia jenis apa Datin? Mungkin agak-agak jenis agak-agak visual. Jenis visual. Tepat Datin, Masya Allah. Kita bagi satu temukan baru pada yang bagi Datin. Okey, yang kedua. Orang yang kedua ni dia suka bercerita. Dia suka bercerita. Datin, hari tu kan Datin, saya jumpa dengan sekian-sekian lah. Tahu tak Datin, maksudnya dia suka bercerita dan juga kadang-kadang dari kalau macam contoh dia tengah memandu ataupun dia tengah buat kerja seorang-seorang, dia bermonolog. Dia bercakap seorang-seorang. So agak-agak Datin, orang ni jenis apa dia Datin? Okey, suka bercerita Auditory, yes, betul, Masya Allah, luar biasa. So, itu adalah jenis yang kedua. Okey, jenis yang ketiga Datin, dia ni, dia orang yang tenang, orang yang cool. Kalau macam contoh kan, orang-orang visual ni selalu dia nak bertindak cepat. Tapi orang ni jenis, relax lah. Dia cool down, dia tenang je. So, agak-agak dia ni orang jenis apa Datin? Ini kinestetik. Kinestetik, Masya Allah. Dan yang terakhir adalah orangnya muka serius. Dan dia depan dia ada title doktor, depan dia ada title IR, depan dia ada title TS dan seumpama dengannya. Dan juga dia ni adalah orang yang kalau macam contoh buat sesuatu dia tak mudah percaya lah. So yang ni agak-agak orang apa dia Datin? Ini mesti yang terakhir lah digital lah. Digital. Okay, thank you so much. So, yang bagi Datin dah menguasai dan saya yakin dan percaya anda yang sedang mendengar juga Alhamdulillah dah tahu serba sedikit. Jadi, tuan dan puan, maksudnya kalau kita jumpa orang yang macam saya kata tadi, orang visual, cakap dengan gaya bahasa visual lah. That is why, awal-awal tadi, saya ekspreskan ataupun saya kongsikan dengan tuan dan puan, saya kata, okay, Thoriq An-Nur ni, dia seolah-olah satu buku. Buku tu bersaiz A5. A5 ni separuh A4 dan dia setebal 2 inci dan saya gambarkan. Kenapa saya menggambarkan Thoriq An-Nur ni sebagai seolah-olah satu buku supaya orang-orang visual dia mudah faham dan dia mudah menggambarkan. Dan yang kedua tadi kan tuan dan puan, ingat lagi tak bila saya minta tuan dan puan sebut semula kind. Kenapa saya sebut ataupun minta anda sebut semula supaya ianya mudah diproses, ianya mudah diingat oleh orang-orang auditori. Right? Dan ada kalanya saya minta tuan dan puan tulis. Dan bila anda tulis, ianya merujuk kepada kategori apa? Merujuk kepada kategori kinestetik. Since kita tak boleh nak praktis kan. Kalau anda praktis benda ni lagi baguslah untuk orang-orang kinestetik. Dan yang ketiga, yang keempat adalah digital. Kenapa saya bagi akronim AUVKIND? Sebab AUVKIND ni dia punya akronim tu bagus untuk dihadam oleh orang-orang digital. Alright? Justru kalau kita bercakap dengan keempat-empat sensori ni ataupun dengan keempat-empat cara manusia memproses maklumat, insya-Allah siapa sahajalah insya-Allah dengan asbab ilmu ini insya-Allah mereka akan mudah faham. Okey, sekarang ni tuan dan puan, jom kita tengok sama-sama sebenarnya orang-orang auditory, visual, kinestetik dan digital ni mereka ada pattern ataupun pola kata-kata ataupun predicates yang mereka selalu gunakan. Jadi kalau macam contoh kan, anak kita datang dekat kita, dia cakap, Umi tahu tak tadi kan cikgu kata
Dia kata macam ni tau. Dia panggil adik, dia kata dia suka cikgu ni suka cakap kuat-kuat. So bila kita tengok anak kita ada kosakata yang sebahagian ataupun yang saya akan bahas kejap lagi, so kita tahu, oh anak kita ni jenis auditori ni. Jadi kalau kita nak menyampaikan nasihat, kalau kita nak minta dia belajar, kita boleh menggunakan teknik audiobook ataupun yang seumpama dengannya. Okay, now jom kita bahas sama-sama apakah rahsia kata-kata ataupun apakah predicates orang-orang ataupun 4 cara manusia memproses maklumat ni. So, yang pertama, auditori. Yang ni tuan dan puan, kalau anda nak salin, dan kalau anda nak rekod, silakan rekod, ataupun tuan dan puan, kalau anda nak tonton selepas ni, boleh tonton selepas ni di YouTube IKIM lain. Untuk orang-orang auditori, ada 5 predicates. Ada 5 kata-kata yang mereka selalu cakap. So, apa dia 5 predicates itu? Yang pertama, mereka suka cakap perkataan dengar. Itu yang pertama. Saya dengar kan, bonus tahun ni 3 bulan gaji. Contoh, saya dengar. Yang kedua adalah cakap. Yang cakap ni. Kan saya dah cakap hari tu. Kenapa you all tak dengar So, dah lah dengar. Cakap pun dia selalu cakap juga. Right? Dan yang ketiga adalah bincang. Right? Dan yang keempat adalah panggil. Dan yang kelima adalah komplain. Komplain. Jadi tuan dan puan, kalau lah macam contoh anda, mungkin anda sedang berniaga kan. Bila anda bercakap dengan pelanggan anda kena observe, anda kena dengar. Ataupun mungkin kita bercakap dengan pasangan kita kena jadi pendengar yang baik. Dan bila kita dengar, ada 5 predicates yang mereka selalu dengar. Oh, bini aku ni ataupun pasangan aku ni orang audio ni. Jadi, kalau macam contoh orang auditori ni, dia paling pantang kalau kita cut dia punya cerita. Itu cerita dia. So again, 5 kosakata ataupun 5 predicates yang mereka selalu cakap. Yang pertama adalah dengar, cakap, bincang, panggil dan komplain. So ini 5. Sebenarnya kalau kita nak bahas ada banyak sebenarnya, tapi ini adalah general yang mereka selalu gunakan lah. Ataupun nak lebih mudah faham tuan dan puan, mereka selalu menggunakan perkataan yang merujuk kepada audio ataupun pendengaran. Kalau macam contoh orang putihnya kan, version orang putihnya lah kalaulah dia habis berjumpa dengan kita, dia akan kata, okay Tuan Rizal, I call you later ya. So I call you later. So itu adalah rahsia orang-orang auditori. Maksudnya kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang selalu bercakap dengan predicates macam tu, oh dia ni orang auditori ni. Jadi kita bercakap dengan gaya bahasa auditori. So itu adalah yang pertama. Yang kedua tuan dan puan adalah visual. Since tadi yang Bagi Datin dah bahas ataupun kita sama-sama dah saksikan bagaimana yang Bagi Datin dah boleh predict orang visual cakapnya laju, tangannya bergerak-gerak ataupun active hand gesture. So dari segi predicates, dari segi kata-kata mereka, orang-orang visual ni tuan dan puan, mereka selalu sebut yang pertama bayangkan, itu yang pertama. Yang kedua visualize, yang kedua. Yang ketiga tengok. Right? Yang keempat, fokus. Dan yang kelima, imagine. Ini gaya bahasa yang selalu kita sebut lah. Contoh, sekali lagi, bayangkan, visual, imagine, tengok, fokus. So ini adalah 5 yang perkataan-perkataan ataupun kata-kata orang visual selalu sebut. The rest tu of course ada. Dan dia merujuk kepada, nak lebih mudah faham tuan dan puan, kalau anda merujuk kepada benda-benda yang merujuk pada mata ataupun visual, contoh warna kan. You pakai baju shocking pink maksudnya dia merujuk kepada warna tu. Itu juga kita boleh kategorikan gaya bahasa ataupun predicate orang-orang visual. Jadi ada 5 kata-kata yang selalu mereka gunakan. So sekali lagi saya ulang, yang pertama bayangkan, yang kedua visualize, yang ketiga imagine, yang keempat tengok, dan yang kelima fokus. Contoh, mungkin balik nanti anak-anak kita kan, mungkin sekarang ni cuti sekolah lah. Kalau macam contoh anak-anak kita nanti pergi ke tuition, dia kata, Umi, Alung tak boleh fokus lah Umi. Umi bayangkan lah daripada awal
awal pagi sampai tengah hari asyik orang dalam Zoom ni berchat je. Manalah Along nak boleh fokus. Jadi kita tahu anak kita ni dia selalu bercakap dengan gaya bahasa visual. So cara mereka belajar, maksudnya kalau kita nak beli buku contohnya, belilah buku-buku yang ada infografik dan seumpama dengannya. So yang dua lagi kita sambung selepas ni. Tunggu insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan untuk bersama para pendengar, banyak lagi nak kongsi bersama Tuan Rizal. Kita akan beri hasil ketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Beri hasil ketika kembali selepas ini untuk anda tersedia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan, 102.7. Nasiruddin At-Tusi. Nama penuh beliau ialah Abu Ja'far Muhammad Ibn Muhammad Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Tus, Iran pada tahun 597 Hijriah bersamaan 1202 Masehi dan memulakan hidupnya dengan bergiat dalam bidang keilmuan di Tus. Apabila Hulagu memulakan serangan bagi meluaskan jajahan takluknya, Nasiruddin telah turut serta dalam gerakan tersebut. Disebabkan keteguhannya, beliau dilantik sebagai penasihat kepada Hulagu. Kewibawaan beliau dalam bidang politik semakin ketara kemudiannya dengan pelantikan beliau sebagai penasihat Abaqa bin Hulagu. Semasa Hulagu menyerang ibu kota Baghdad, Nasiruddin ada bersama-sama dengannya. Beliau kemudian menetap di kota ilmu ini sehingga meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah bersamaan 1274 Masehi dan dikebumikan di Mashhad Al-Kazimiyah. Nasiruddin mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang ilmu kepada kita. Antaranya termasuklah penulisan dalam bidang geometri, fizik, algebra dan falak. Beliau juga menghasilkan karya dalam banyak bidang keagamaan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan hukum. Walau bagaimanapun, kepakaran beliau yang paling utama ialah dalam bidang falak atau astronomi. Dalam bidang tersebut, beliau telah menghasilkan banyak teori, sama ada ia merupakan lanjutan bagi teori-teori yang terdahulu maupun yang benar-benar baharu. Sebagai mengiktiraf kebolehan beliau dalam bidang ilmu falak ini dan dengan tujuan memperoleh faedah daripadanya, Hulagu telah membina sebuah pusat kajian cakrawala yang besar di Turkistan untuk Nasiruddin, iaitu pada tahun 657 Hijriah. Petikan daripada buku Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Suku Fahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini Alhamdulillah masih bersama rancangan Tariq An-Nur atau Jalan Syahaya dan masih lagi bersama Alhamdulillah yang berusaha Tuan Rizal Rashid, jurulatih komunikasi kita masih lagi membincangkan tentang rahsia kata-kata. Ada tadi dua yang kita terokai sedikit demi sedikit untuk kita belajar. Kita nak diagnose orang yang depan kita tu apa sebenarnya. Ada 4 ciri-ciri yang kita boleh diagnose orang depan kita. Percakapan dengan kita senang kita nak berkomunikasi. Silakan Tuan untuk sambungannya. Okey, terima kasih Bagi Radin. Okey, rakan-rakan pendengar yang dihormati sekalian, tadi untuk slot yang kedua kita sudah bahas first kali adalah auditori. Kata-kata orang auditori selalu sebut. Maksudnya kalau kita dengar saja kata-kata mereka, contoh tadi dengar,
cakap, bincang, panggil, komplain. So kita boleh agak, oh dia ni orang jenis auditori. Jadi bila kita bercakap, mereka lebih mudah faham sekiranya percakapan tu sekiranya kita bagi tahu. Yang kedua visual. Visual ni kata-kata yang mereka selalu gunakan adalah bayangkan, visualize, imagine, tengok, fokus. Contoh mungkin staff kita bagi tahu dekat bos kan, bos boleh imagine tak? Dua jam tau saya tunggu dia. Ya Allah Tuhanku, bos boleh imagine tak? So maksudnya dia bercakap dengan gaya bahasa visual. Jadi bila kita mendengar kata-kata staff kita ataupun kata-kata itu merujuk kepada yang 5 tadi ataupun yang merujuk kepada visual, kita kata dia ni orang visual ni. Jadi kalau kita nak menyampaikan sesuatu, kita nak memberi arahan, make sure kita kena show, kita kena tunjuk gambar ke, tunjuk infografik ke, tunjuk video ke. Itu adalah yang kedua, kita dah bahas tadi. Okey, yang ketiga adalah kinestetik. So tuan dan puan, kinestetik ni dia punya ciri-cirinya mereka adalah orang yang cool kan. Tapi kadang-kadang kalau macam contoh customer kita dari WhatsApp, mana kita tahu kan dia punya muka tu cool ataupun tak kan. Jadi kita boleh tengok dari segi dia punya kata-kata. So antara kata-kata ataupun 5 predicates yang mereka selalu sebut, yang pertama adalah rasa. Saya rasa kan Datin, kita punya Tariq An-Nur ni, insyaAllah Alhamdulillah kita dapat banyak benda lah dan saya rasa happy lah. So again, yang pertama rasa. Dia selalu kata saya rasa. So yang pertama. Yang kedua, dia selalu kata ataupun dia selalu express emosi. Jadi untuk express emosi ni, kita boleh rangkumkan excited, sedih, marah, gembira. Sekali saya ulang, antara 5 kata-kata orang kinestetik selalu kongsikan, selalu bercakap adalah first sekali rasa. Saya rasa bos, kita kena buat begini lah bos. Ataupun dia selalu gambarkan dia punya perasaan dia. Saya hari ni excited lah bila saya jumpa yang bahagia Datin. Ataupun saya rasa sedih lah hari ni sebab hari ni last day saya dekat office kan, contoh. Ataupun saya marah betul lah bila orang bercakap, orang ni tak fokus. So again, kata-kata itu menggambarkan cara mereka memproses maklumat. Jadi itu adalah orang kinestetik. Justru kalau lah macam contoh kita bercakap dengan customer kita ataupun klien kita, so dia kata saya rasa sebenarnya saya nak satu benda yang membuatkan saya rasa happy lah. You ada tak program-program yang boleh naikkan kita punya motivation? Saya rasa saya nak satu benda yang nak membuatkan staff-staff saya happy lah. Contoh. Jadi kita boleh bercakap dengan gaya bahasa kinestetik dengan bagi mereka experience benda tu. Macam contoh kalau kita jual barang lah, ataupun kita jual kuih raya kan, ataupun mungkin kita jual busana, tak kisahlah baju ke, tudung ke, kita jumpa orang-orang kinestetik, jangan cakap je, jangan tunjuk je, bagi dia rasa benda tu, ataupun bagi dia tester, ataupun bagi dia pakai baju tu. InsyaAllah that will resonate them. InsyaAllah perkara itu akan lebih membuatkan mereka faham dan insyaAllah mereka akan mudah terpengaruh. So itu adalah yang ketiga, kinestetik. Dan yang keempat, yang terakhir, orang-orang digital. So dari segi fizikal ni tuan dan puan, untuk fizikal ni ini based on saya punya observation lah Datin. Macam contoh dalam kita punya program Speak with Confidence, kita tengok, kita dah boleh agak dah ni, yang ni aku rasa dia ni orang digital ni. Dan at the end of the day, nanti memang kita dalam Speak with Confidence kita ada satu psychometric test. So memang betul dia adalah orang digital. Justru orang-orang digital ni dia punya muka agak stiff sikit lah agak serius. Depan dia mesti ada title doktor, mesti ada title engineer. So itu adalah ciri-ciri yang kita boleh tengok. Dan ciri-ciri yang kita boleh dengar ataupun kata-kata mereka sekiranya kita tak berjumpa secara offline ataupun berdepan. So ada 5 kata-kata yang mereka selalu sebut. So apa dia 5 kata-kata yang orang-orang digital selalu sebut? Yang pertama, logik. Apakah logiknya benda ni kalau kita nak implement? Contoh. So, kalau kita dengar bos-bos kita selalu cakap tentang logik, itu yang pertama. Yang kedua, rational. Yang ketiga, step by step. Yang keempat, SOP. Dan yang kelima, fakta. Jadi, kita boleh detect ataupun kita boleh teka mereka adalah orang-orang digital.
So again, ada 5 predicates, ada 5 kata-kata yang mereka selalu cakap. Yang pertama logic, yang kedua rational, yang ketiga step by step, yang keempat SOP, standard operating procedure ataupun prosedur. Boleh tak share dengan saya apa prosedur-prosedur nak keluar negara untuk yang terbaru ni, contoh-contoh. Dan yang kelima adalah fakta. Justru tuan dan puan, kalaulah macam contoh kan, kita berhadapan dengan customer kita yang selalu kata, boleh tak you bagi tahu saya step by step macam mana nak buat pengiklanan di IKIM ni? Contoh. Jadi kalau kita tengok mereka adalah orang yang suka bercakap step by step ataupun prosedur. Apa prosedurnya nak membuat pengiklanan di IKIM? Jadi kita bercakap dengan gaya bahasa digital. So orang-orang digital ni suka fakta, suka nombor. So kita bagi tahu, okey, untuk makluman tuan, cara untuk mengiklankan di IKIM adalah step yang pertama, step yang kedua, kita bagi dia step by step. Plus tuan dan puan, anda kena convince dia dengan cara bagi dia nombor. Dan untuk makluman tuan dan puan, IKIM ni, pendengar-pendengar IKIM berjumlah berapa juta. Dan kita punya ranking adalah sekian-sekian. So insya-Allah bila kita sebut nombor ataupun bila kita bercakap berdasarkan fakta dan juga perkara-perkara yang mereka mudah nak proses, mudah untuk mereka terima dan mudah untuk mereka faham. So itu adalah keempat rahsia kata-kata. Sekali lagi saya ulang, alright. So untuk orang-orang digital yang tak sempat salin, anda boleh salin lah ataupun yang tak sempat nak rakam, sila rakam sekarang. Untuk digital, kata-kata yang selalu mereka cakap adalah logik, rational, step by step, SOP ataupun fakta. Orang-orang kinestetik, kata-kata yang selalu mereka ungkapkan adalah rasa, saya rasa. Ataupun mereka selalu express dia punya emosi. Contoh, excited, sedih, marah, gembira dan seumpama dengannya. Orang-orang visual ni, mereka punya predicates ataupun kata-kata mereka. Bayangkan, visualize, imagine, fokus dan juga tengok. Tengok kan, program kita ni sangat best lah contohnya. Dan last sekali, yang keempat, auditory ni, predicates ataupun kata-kata mereka adalah dengar, cakap, bincang, panggil, komplain. Jadi, tuan dan puan, bila anda mendengar saja, orang bercakap, oh, ini gaya bahasanya. So, cepat-cepat kita ubah cara penyampaian kita dengan cara mereka hadam sesuatu. InsyaAllah. Allahuakbar yang bagi Datin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas rahsia kata-kata untuk petang ini. Banyak yang kita perlu adapt lah bila kita tengok orang dah tahu dah ini jenis apa, kita boleh masuklah dengan mereka insya-Allah. Dengan kena praktis juga Tuan, bukannya senang nak kata tapi kena praktis juga insya-Allah. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi Tuan, dalam mungkin 1 minit lebih untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Jadi tuan dan puan, terima kasih yang bagi Datin. Dan sebagai kesimpulannya, kita dah belajar rahsia kata-kata. Bila kita dengar orang-orang audio ni, kata-katanya begini. Kalau kita dengar orang-orang visualnya, kata-kata gini. Kalau kita dengar orang-orang kinestetik ni, kata-katanya begini. Dan orang-orang digital ni, kata-katanya begini. Jadi sebagai kesimpulannya tuan dan puan, bercakaplah dengan cara seseorang itu memproses ataupun menghadap sesuatu, insya-Allah lebih mudah dia faham. Dan sekiranya kita tak tahu kan, dia ni apa dia ni macam mana ataupun mungkin kita bercakap di radio dengan mass crowd macam ni, dengan crowd yang ramai. Jadi saya sangat sarankan untuk kita menggunakan kata-kata ataupun gaya bahasa multisensory. Multisensory ni apa dia maksudnya? Keempat-empat tu kita rangkumkan. So maksudnya kita jamakkanlah ke dalam tu kan. Dia ada visual, ada auditory, ada kinestetik dan digital. Contoh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau anda menguasai komunikasi, so bila anda bercakap dengan anak anda faham dan anak anda rasa macam, wah, Umi ni faham lah Along ni. So apa perasaan anda sebagai seorang ibu? So that is why ada satu kajian dapati bahawa kadang-kadang di rumah kita, bukannya anak-anak kita ataupun bukannya kita tak pandai untuk membesarkan anak, tapi kadang-kadang kita mempunyai masalah komunikasi. So tuan dan puan, kalau anda perasan tadi saya menggunakan keempat sensory tadi. Saya ada bayangkan, visual, ada dialog tadi, anak kita kan. Dan yang keempat, yang ketiga tadi rasa. Dan
dan mengikut kajian, ada kajian digital. So again, tuan-tuan puan, bila kita bercakap dengan seseorang, berkomunikasilah mengikut cara mereka menghadap, insya-Allah mereka akan mudah faham dan seterusnya mereka akan mudah terpengaruh. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Di akhir ni terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Rizal atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah ada pertemuan sekali lagi. Sehingga bulan Disember insyaAllah banyak lagi. Buku tak habis lagi ni. Buku tak habis lagi insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi datin sama-sama. Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Emporiah Islami. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Emporiah Islami.